Mantap. Lakonannya mantap. Kan ada kopi lagi. Setting yang seada-adanya. Okay, Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini apa yang korang tengok sekarang ni adalah satu projek 4 petang. Projek borak-borak lah. Projek podcast yang pertama yang saya sedang cuba kembangkan bersama kawan-kawan. Dan sebenarnya projek ini kita nak macam borak-borak dengan kawan-kawan kita, tidak hanya tentang kopi semata-mata, tapi tentang things that matter. Macam untuk bulan ini, untuk episod ini, kita akan bincangkan tentang kesihatan mental, yang mana 4-5 tahun kebelakang ini semakin banyak disuarakan di social media. Lagi pula baru 2 tahun lepas, kita pun antara movie yang saya suka jugalah, Joker, tentang kesihatan mental lah. Tapi itu lebih kepada kesihatan mental yang sangat ekstrim lah. Siapa yang pernah tengok cerita Joker, kita tahu yang dia jadi macam tu sebab keadaan sekeliling dia lah. Dan mungkin itu sebenarnya mempengaruhi kita lebih-lebih lagi ketika pandemik ni. Jadi sebenarnya saya pun tak tahu sangat tentang kesihatan mental. Jadi hari ini saya mengajak kawan saya, Izzah. Dia juga seorang peminat kopi. Saya kenal dia pun daripada TikTok dia. Dan dia adalah seorang orang yang ahli lah dalam bidang kesihatan mental ni, sebab dia masih lagi dalam trainee counsellor, tapi dia adalah buat master dekat UM tentang psikologi ke apa. Tak apa, nanti kita akan tanya dia kejap lagi. Okey, hari ni kita akan bercakap tentang isu kesihatan mental. Dan jom kita mulakan. Okey, sesi ni aku akan record Okay. audio dan video Okay. Okey, kita macam mana nak intro dia? Tadi aku dah buat intro sikit semuanya. Tapi tak apa lah, itu aku buat sendiri. Tapi so untuk kali ni, ini adalah kira episod pertama podcast lah kononnya nak buat. Podcast konon lah nak buat, tapi tak apa, aku kick off dulu projek ni untuk 4 petang. Dan hari ni kita akan bercakapkan pasal tentang kesihatan mental, yang kesedaran kesihatan mental lah, yang mana macam topik yang jadi buzzword lah sejak, mungkin untuk aku sendiri, yang baru aware kot benda ni 3-4 tahun lepas. Tapi sebenarnya mungkin sebelum tu banyak juga dah sembang pasal kesihatan mental. Cumanya mungkin sebelum tu tak pernah rasa kusut. Bila kita dah rasa kusut tu baru kita tahu benda tu. Bila kita dah alami benda tu, barulah kita tahu, oh okey, ini sebenarnya penting kita kena ada kesedaran kesihatan mental dan rujuk kepada orang yang tahulah kan. Tapi aku sendiri tak pernah langsung macam rujuk kepada orang yang tahu. Dan macam biasalah, generasi millennials biasanya tengok kat website diagnose sendiri, dan konon-konon lah apa OCD lah, apa semua benda tu kan. Padahal mengarut je semua tu. Itu tak tahulah Tanya website Syekh apa. Google. Tanya Syekh Google lah kan. Okey. Lepas tu macam dekat pandemik ni lah, benda ni lagi jadi gila babi. Sebab mungkin sebab ada yang, terutama kat generasi kita lah, mungkin ada sebab yang hilang kerja, hutang semakin banyak, benda-benda macam tu lah. Tapi ada juga yang macam rasa bersyukur sebab dekat sebabkan pandemik ni dia boleh berhenti sekejap, fikir sekejap, dan buat something lah, perubahan lah dalam hidup dia kan. Jadi hari ni kita akan terus kepada introduction dulu lah kan, tentang siapa Izzah dan background dia macam mana. Sebab kita semua nak tahu lah siapa tetamu yang tengah bercakap sekarang ni. Okay, aku nak try something tak before we start the session? Boleh ya. Okay, kita try this method called deep breathing technique. Okay, this is for macam, let's say kalau kita nak start presentation or something like that, kita macam like extra nervous kan. So we usually teach this to our clients lah. Okay.
So the deep breathing technique ni macam you just breathe in 5 second, 5, 4, 3, 2, 1. Guna your diaphragm to kembangkan. Okay. So just breathe lah. 5, 4, 3, 2, 1. Lepas 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Buat dalam 2-3 kali so that you feel calmer. So dia macam lagi macam basically grounded lah. So you feel like you are in control of the Dia macam dalam movie lah, macam presentation. orang apa kan, dia suruh macam okay, take a deep breath kan. Macam TED Talk. Macam TED Talk kan. Okay, faham. So sebab sebenarnya memang aku sendiri orang yang sangat nervous lah kalau cakap buat webcam ni kan. Tapi itu adalah macam mana aku nak challenge diri aku lah untuk buang benda-benda tu kan. Dan aku rasa benda tu bagus untuk perkembangan diri aku lah kalau aku boleh challenge benda tu, macam masalah-masalah. Contoh aku nak buat presentation, benda-benda tu dari dulu memang aku suka elak lah. Kalau nak buat presentation, bukan aku lah. So aku banyak buat kerja-kerja di balik tabir lah. Design lah. Banyak design. Tapi yelah, kalau nak jual kopi, nak explain kat orang, tu pun agak nervous sebenarnya. Takut banyak cakap kan. Tersalah cakap, bukan banyak cakap, tersalah information sebab tak tahu lah. Dia macam benda tu main dekat kepala kan. Jadi bukan tak tahu untuk explain. Cumanya kalau dengan orang kenal, mungkin lebih senang sebab dah selesa kan. Tapi macam orang tak kenal kan, jadi macam aku tak tahulah ini apa, orang kata introvert ke extrovert, tak faham kan semua benda tu kan. Tapi itulah perasaan yang macam kalau jumpa orang baru dia akan jadi macam tu lah. Faham. Sebab tu kena dia yelah. Okay. Sekali lagi. Contoh, kesihatan mental kan. Benda, udahlah ini podcast yang pertama cakap pasal kesihatan mental. Agak dalam jugalah topik dia kan. Benda-benda yang kita tak boleh nak garap. Tapi benda tu bermain dengan emosi. Yelah, kita berperang dengan fikiran, dengan hati kita. Benda-benda macam tu lah yang aku rasa semua orang alami lah benda tu kan. Cumanya teruk tak teruk, itu bergantung pada situasi lah kan. Jadi, okay Izzah, boleh kenalkan diri? Okay. Tak rekod ke? Aku pun dah rekod. Dah rekod je, sekejap. Okay, dah rekod. Aku pakai software OBS. Oh, okay. Alright. So, kongsikan sedikit sebanyak tentang latar belakang diri saya. So nama saya Izzah. So sekarang ni I'm a trainee counsellor. I'm attached to 2 different center. Okay. Lepas tu aku belajar, sekarang ni masih belajar lah dekat UM. Ambil Master in Professional Counselling. Okay. I did my bachelor's degree kat UIA. Bachelor in Human Sciences, major in Psychology, minor in Business Admin. Okay. So that's a little bit on my professional background and my educational background. But after aku habis my bachelor's degree, I actually work in corporate for 3 years. I see. Before I decided to continue my master's degree. So dia macam tak straight tau. Macam most of my classmates sekarang ni ada yang macam habis bachelor's degree diorang terus sama master. But me, I work first for 3 years in corporate. I work in engineering punya industry. I work in banking. So I did that for 3 years and then I decided okay. Baru lebih memahami macam mana keadaan di luar sana kan. Macam lagi-lagi dalam corporate punya world kan. So macam adalah sedikit sebanyak. So macam aku pun tak pernah bekerja corporate kan, tapi pernah lah deal dengan klien corporate. Faham lah macam mana keadaan dia kan. Tapi tak adalah faham sangat. Cumanya boleh tahulah cerewet ni macam mana, sakit pening kepalanya macam mana kan. Sebab banyak challenges. Banyak kawan-kawan yang
dalam bidang corporate juga kan. So macam sekarang kalau ikutkan apa yang kau belajar kan, maksudnya peningkatan kesedaran kesihatan mental untuk dekat orang Malaysia ni semakin meluas ataupun dia macam stagnan macam tu je ke, macam mana tu? Based on recentnya studies lah. Based on recent punya study, there's actually an increased awareness, especially after the pandemic. And there's actually one research done. I baru Google tadi, so dia macam fresh lagi lah. Alright. Okay, this is on apa tu namanya, tajuk research dia. Tiba-tiba tak jumpa bila nak cari kan. Macam tu lah. Okay. Okay, it's a nationwide survey. The main researcher is Wong. Okay, so basically what they found is that escalating progression of mental health disorder. So basically their paper mendapati bahawa kenaikan penyakit mental semasa COVID-19 adalah sangat-sangat tinggi. Especially dalam depression, anxiety dan stress lah. Those tiga serangkai. Okay. Kalau dia macam sekarang ni kan, macam orang kata macam sentiasa kita kena fit kan. Kita kena fit not just physically kan, but mentally pun kena fit. Kalau tidak dia tak seiring kan. Tapi itulah masalah dalam kesedaran mental. Maksudnya kalau kita tengok macam demografi kan, benda-benda kesedaran kesihatan mental ni dia lebih kepada orang dekat urban area, ataupun kalau dekat luar bandar mungkin kurang sikit ke, macam mana kalau dekat keadaan dia kat Malaysia ni? Oh, that's actually a very good question. Aku baru jumpa this one. Aku tak sure whether statistika ni diorang cari, their survey is based on what. Sebab aku tak bayar dia punya subscription. So based on statistika punya, it's a website, statistika punya website tu dia legit mendapati, website lah. It's a legit, but I'm not sure dia macam mana dia collect data. So basically diorang punya dapatan dekat Malaysia 2019 mendapati bahawa orang yang earning RM7,000 Malaysia dan ke atas, 47 of them would seek mental health. Meanwhile, orang yang earning RM3,000 dan ke bawah, hanya 35% saja yang akan seek help bila ada masalah mental. So orang panggil hubungan. The percentage of orang yang earning higher, dia lagi senang nak reach out. So in terms of urban area ataupun suburban area tu, I'm not sure, but based on earning, we can already assume that orang yang duduk bandar kebanyakannya lagi earn more lah dan duduk suburban. But so only assumption lah. I see. Okay, sebenarnya kalau daripada aku sendiri, aku pun sebenarnya baru habis buat satu projek dengan Vans, dengan buku Jalanan Coket, tapi yang ditaja oleh Vans pasal mental health awareness, mental health issues lah, tapi dalam kalangan youth lah. So youth tu budak-budak sekolah lah, kalau sebab buku Jalanan Coket ni dia punya murid-murid pelajar dia adalah budak-budak sekolah daripada umur 8 tahun sampai 17 tahun. Jadi cik nak promote sikit kan. Tak adalah nak promote, tapi ini adalah satu macam, sebab apa aku pilih tajuk mental health ni adalah sebab aku pun sendiri cuba macam membantu. Tak adalah sebab macam mana aku nak cakap, sebab bagi aku fotografi buat aku calm tau. So bila aku tangkap gambar, aku rasa benda tu aku macam dapat release tension, stress apa semua. Jadi aku try replicate benda tu dekat budak-budak buku jalanan, buku Jalanan Coket ni, sebab
buku jalanan budak-budak buku jalanan Chowkit ni adalah undocumented, budak-budak yang undocumented tau, maksudnya dia tak ada dokumen dan tak ada warga negara lah kan. Jadi dia antara yang mereka adalah antara golongan-golongan yang paling terkesan. Kalau kita nak cakap terkesan, setiap orang terkesan dalam COVID-19 ni. Cumanya dia orang lah sebelum tak ada COVID pun dia orang akses sekolah pun tak ada, nak akses hospital mahal apa semua kan. Jadi COVID-19 ni mungkin lagi membebankan hidup dia orang lah. Jadi aku dengan kawan-kawan lain ada buat projek fotografi ni lah. Maksud ni macam ni. So lah buku-buku hasil-hasil dia kan. Tapi tahun lepas aku pun sebenarnya mengalami masalah yang sama. Sebenarnya maksud aku kerja freelance graphic designer dan pada masa yang sama buat coffee dekat event-event kan. Tapi bila event tak ada dan kita lockdown selama 3 bulan kot, awalnya bulan 3 sampai bulan 6 tu. Jadi aku tak ada kerja, gaji kosong. Jadi aku tenangkan diri aku dengan buat photobook juga. So sebenarnya aku lebih kepada buat benda-benda art ni buat aku tenang tau. Jadi aku pun sendiri ada buat aku punya photobook sendiri, benda-benda tu lah yang ini photobook yang aku buat sendiri. Jadi sebab macam mana, problemnya waktu tu adalah aku rasa kusut tapi aku tak tahu nak cakap dengan siapa kan. Jadi macam lagi-lagi pula dengan dalam budaya kita, tak adalah budaya, tak tahulah. Aku rasa boleh cakap lah macam majoriti dalam budaya kita susah nak bercakap pasal mental health issues ni, terutama kalau kita nak cakap dengan mak ayah ke apa kan. Jadi kalau lagi pula macam kadang-kadang kalau kita diagnose sendiri pun kita tak tahu adakah macam sedih. Okey, kita macam aku nak tahu macam mana kita nak rasa itu sedih biasa ataupun sedih yang murung. Macam mana? Aku rasa ramai pun tak tahu benda ni. Kadang-kadang dia rasa sedih lah kan. Macam mana kita nak tahu benda tu? Okay. In terms of macam mana kita nak tahu apa orang panggil spektrum sedih sangat ataupun terlampau sedih. Benda ni aku bagi analogi macam kita guna kereta lah. Kereta setiap 6 bulan kita hantar servis kan. Kita tukar minyak, buat all the necessary service lah basically setiap 6 bulan. And that is kereta. Okay. Kita manusia lagi kompleks. Okay. And imagine kalau kita tak di-service setiap 6 bulan. Faham. So kita punya tak tahulah apa dalam dalam kita. So ibaratnya macam tu. Not to simplify kita adalah mesin. No. We are much more complex. But imagine kalau kereta pun kita jaga macam tu, but kenapa kita tak jaga diri kita macam tu? So that's on the complexity of a human being. Okay. So ibarat kereta juga. Okay. Tiba-tiba you drive, you dengar bunyi pelik, terus hantar pergi foreman, betul tak? Betul. Okay. Sebab kita tahu kalau tak hantar pergi check up, esok lusa takut dia rosak enjin. Betul tak? Betul. So kereta kita, sensitif betul. Bunyi lain sikit kita dah hantar foreman. But what about kita? Diri kita sendiri. Sikit-sikit sakit tak seek help. So imagine that's a car, right? Kita human beings yang lagi kompleks. So we don't know benda yang sekecil-kecil alam dah jadi apa. Something else, right? Kalau kita tak check up. So when it comes to the spectrum yang macam sedih ataupun terlampau sedih, just apa tu namanya, you know yourself better. Macam kereta lah. Tapi problem dia adalah macam mana kita nak kenal diri kita padahal diri sendiri pun kita tak kenal. Maksudnya macam mana? Kita kadang-kadang pun macam tak faham apa yang sebenarnya yang berlaku kan. Maksudnya macam mana kita kadang-kadang katakanlah macam kita sebenarnya tak okey sekarang ni.
Tapi kalau kita nak cakap dengan kawan rapat kita, tapi dia orang tak faham situasi kita macam mana nak cakap. Benda-benda macam tu yang membuatkan aku tak okey, tapi aku tak tahu nak jumpa siapa. Maksudnya kalau tapi masih ada rasa stigma macam tapi aku bukan gila kan. Macam tu nak jumpa psikiatris ataupun nak jumpa orang-orang yang kaunselor ke apa macam. Mungkin tak tahu kat mana kan. Itu adalah salah satu problem juga sebenarnya. Tapi betul. waktu pandemik ni mungkin kita dah nampak kat macam social media banyak ada macam befrienders. Benda-benda tu macam agak membantu lah sebenarnya. Tapi aku tak pernah pakai lah servis tu. Aku tahu je lah macam tengok-tengok orang kongsi kan. Tapi itulah macam mana? Ada ke teknik macam kita sendiri nak kenal diri kita kan? Macam mana? Faham tak? Kita nak kenal emosi kita tu macam mana? I think for the first step, okay, apa tu namanya perbezaan antara macam kaunselor, clinical psychologist ataupun psychiatrist sangat-sangat berbeza. Okay, macam for orang yang biasa tapi menghadapi stres kehidupan ataupun personal development, kaunselor adalah orang yang paling okey lah. Tepat lah. Sebab kaunselor ni dia punya background bukan clinical. Okay. So untuk macam harian punya masalah, kaunselor. Okay. Even for personal development, kaunselor. For career punya development punya advice ke guidance ke, kaunselor. Faham. Alright. So untuk yang lebih tune in, I would say macam untuk diagnose boleh kepada clinical psychologist ataupun psychiatrist. Tapi kalau untuk yang lebih lagi atas sikit, untuk prescribe medication, psychiatrist saja di Malaysia yang boleh. Oh, jadi semua tu macam ada kat hospital lah. Maksudnya dekat hospital awam kita pergi, kita cakap nak cakap macam mana kan? saya sakit apa? Saya stres kan. Tentu lah cakap macam tu je lah. Maksudnya nanti dia akan dirujuk kepada kaunselor macam tu lah. Kalau kebiasaannya proses di klinik agak straightforward lah. You just cakap you nak buat kesihatan mental punya assessment, dan nurse tu akan provide you with a screening test lah kebiasaannya. I see. Okay. Biasanya nurse dia tahulah dia punya SOP macam mana. Macam contoh kan, lagi pula kalau macam generasi kita hidup dalam keadaan yang sangat macam benda yang memang tak pasti lah, lagi-lagi lepas pandemik ni. Kita pun sendiri tak tahu, semua orang sendiri sebenarnya tak tahu macam mana. Tapi sekarang ni mungkin dah vaksin sikit, dah okey lah kot. Semakin okey, tapi COVID tetap ada. Jadi kita pun sentiasa kena berjaga lah kan. Kalau ada outbreak lagi dan PKP lagi, semua benda-benda tu kita kena consider sebenarnya. Sebab kita pun sendiri faham dengan masalah politik kita yang memang tak habis-habis kan. Jadi kan macam kita, generasi kita yang hidup dalam semua benda yang macam high expectation tau, macam dari segi career apa semua kan, tak seperti generasi yang sebelum ni tau. Macam semua benda nampaknya macam smooth, tapi dia orang pun adalah cabaran dia orang kan. Jadi macam untuk situasi sekarang ni kan, ada tak macam apa advice ke untuk macam mana kita tak nak fikir sangat pasal benda tu, tapi kita fikir pasal at the moment tau. Maksudnya kita lebih baik kita fikir at the moment daripada kita fikir macam what if macam tu kan. Sebab sebenarnya benda-benda macam ni yang menyebabkan makin kita fikir makin kusut tau. Faham tak? Ada tak macam advice lah yang secara general je lah. Boleh boleh kongsi lah. Pendekatan yang ringkas untuk benda-benda yang when it comes to expectations from the society, expectation from our family, expectation from ourselves. Okay. Pendekatan dia I think yang paling menyeluruh dan ringkas,
salah satu pendekatan Ha. adalah adapt. Okay. You know, macam COVID-19 lah. Mm-mm. Kita pun kena bermutasi Mm-mm. untuk kekal survive. So, and apa tu namanya, when it comes to expectations of society ataupun family, apa tu namanya, at the end of the day, it's your life. Jadi perlu lah Right? macam kita just kata macam hati ke hati dengan parents kita beritahu macam mana apa macam gitu je lah kot. Itulah paling bukanlah selamat, paling memenangkan dua-dua pihak dan macam mana keadaan kita kan apa semua. Okey, kalau pernah macam masa tahun lepas ada satu apps ni yang macam dekat Apple Play, bukanlah tak pasti lah, tapi baru dengar tahun lepas lah pasal apps ni yang meletup macam mindfulness kan. Tahu tak apa pasal mindfulness tu? Macam kalau tahu boleh tak kongsikan sikit lah. Okay, pasal on the mindfulness. apa tu namanya, informasi mengenai the app itself, aku tak tahu. But on apa tu namanya, Dia macam medication kan? Meditation. Yeah, meditation. But when it comes to the term itself, kalau buku punya definition, dia macam cakap it's a mental state. Right? So mindfulness tu kalau dalam bahasa kita pula, I think we would definitely understand it bila kita cakap the word khusyuk. Khusyuk. Oh, okay. So basically you are being aware of apa kita buat sekarang ni. Right? You are here and now. In the present moment. Right? So you tak fikir pasal masa depan, you tak fikir pasal benda lepas. You know, khusyuk means sekarang kan. You focus on, you know, your prayers. But mindfulness, dia punya buku punya definition is calmly acknowledging, accepting perasaan, pemikiran, bodily sensation. Something like that. So dia punya definition dia menyeluruh untuk apa tu namanya, accept apa yang kita, perasaan kita punya thoughts and bodily sensation. While khusyuk dalam prayer it's a different meaning, but for us to understand like mindfulness, just ibaratnya seperti, but tak sama, but ibaratnya. Okay, faham. Because khusyuk is more on a spiritual level. I'm not going to that. Okay, but khusyuk is more of a spiritual level. Mindfulness is more on being on the present here and now. Oh, macam berdamai dengan diri sendiri lah maksudnya. Betul. Okay, faham. So macam selain tu aku pun adalah juga baca pasal buku macam mana pendekatan psikologi, dia panggil psikoterapi dalam Islam maksudnya. Benda tu nak kata berbeza, memang berbeza kan, sebab macam dari barat dia punya approach lain daripada macam Islamic tradition, dia punya approach lain. Jadi macam sebenarnya aku pun tak adalah macam membangkang kalau macam orang kata kena banyak semayang, kena banyak beristighfar apa semua tu kan. Sebenarnya kalau ikutkan memanglah betul kan. Cumanya kadang-kadang ialah kita ada masalah duit kan, tapi tak adalah masalah tu sebenarnya tak adalah. Yalah, dengan istighfar kita, macam mana nak cakap, kadang-kadang benda tu tak berkait tau. Tapi kadang macam mana nak beritahu? Aku faham maksud kau, macam apa tu namanya, ada sesetengah orang ada stigma yang macam kau depressed, kau tak cukup semayang ke, kau tak solat something like that, right? So sebab ya macam dari segi tradisi Islam pun sendiri, macam kita faham benda tu adalah masalah hati tau. Kadang-kadang yelah ada orang macam
dari segi material dia cukup, Hmm. tapi dia tetap rasa kosong lah. Benda-benda macam tu kan. Dan itulah maksudnya apa yang aku nak tanya sekarang ni, maksudnya macam pendekatan untuk yalah menenangkan sana tak boleh lah juga kot. Okay. Sebab aku fikir macam setiap orang dia tak boleh sama lah dia punya cara merawatnya kan. Betul kan? Dia tak adalah macam kalau orang ni ada, ya tak semua orang fit dengan cara A. Mungkin ada orang fit dengan cara B, C, D kan. Benda tu ada juga dalam macam, okay aku nak berkongsi sikit macam aku pun ada baca satu buku ni, buku macam kaedah psikoterapi Islam berasaskan konsep Makamat Abu Talib Al-Maki. Aku rasa kau dah baca kot. Tak, yang ni belum baca so macam yang ni dia gunakan metod-metod daripada ahli sufi yang Al-Ghazali pun refer jugalah kan, ahli sufi tu, sebab di hujung hayat Al-Ghazali jadi ahli sufi kan. Jadi dia pun bercakap dalam konsep yang kita faham secara sangat ringkas sebenarnya, yang macam kita mula dengan taubat, semayang, semua syukur, last sekali pada tahap yang reda dengan reda. Dan itulah sebenarnya aku rasa yang kau cakap tadi, mindfulness tu. So macam cumanya dalam mindfulness tu dia tak adalah on spiritual side yang ni yang apa yang diterapkan dalam Islam ni. Macam dalam Islam ni dia adalah terapkan macam kenapa kita rasa sedih macam tu kan. Daripada kita memang layak boleh rasa sedih, tapi lebih baik kita sedihkan hidup kita dengan sedih daripada kita melakukan dosa. Macam tu lah, macam dia tukar perspektif. Dia macam tu lah. Dia aku suka juga approach tu, cumanya itu memerlukan mungkin cikgu lah kot untuk memahamkan lagi benda-benda macam tu kan. Okay, Sekejap, let me just interject something. Okay. When it comes to sadness, kan, macam even Nabi Muhammad SAW, setiap kali dia lalu dekat mak dia punya kubur, dia akan menangis. Ni dah bertahun-tahun. So who's to say your sadness is not valid? Even Nabi sendiri, that is the keystone of, orang yang kita kena contohi, menangis setelah bertahun-tahun mak dia meninggal. Betul. So, and also selepas wife Nabi, Khadijah, dengan uncle dia meninggal, the history called the year of the year of the dread, something like that. So even history has recorded that 1 tahun Nabi mourn the loss of his wife and also his uncle. So being sad over death dekat dunia ni adalah sangat valid. So who's to say, you have to be sad kalau you buat a certain thing. No, sadness are totally valid, adalah human punya sangat manusiawi lah. Yeah. So it's okay. Okay, faham. Yeah, it's okay. Okay. Even Nabi Yaakob menangis masa anak dia Joseph. Joseph. Menangis for a year. Lepas tu Nabi yang mana yang menangis sampai buta tu? Dia ada. Bukan Nabi Nuh Tak ingat. But yeah. So it's okay. Man cried. Our prophets cried. Jadi itu sebenarnya perasaan yang normal lah untuk ada dekat, cumanya ada mungkin manusia. Cumanya So that's the stigma that people need lah. to Lagi-lagi kalau lelaki kan, kalau dia rasa sedih, sebenarnya ialah escapism untuk sedih. Kalau sekarang ni kebanyakannya macam dia sedih, lepas sedih yang teramat sangat dia boleh jadi murung sebab dia tak tahu nak cerita kat siapa tau. Dan akhirnya escapism tu
dia terlibat dengan dadah apa semua kan. Hmm. Benda-benda tu sebenarnya dia macam satu cycle tau sebenarnya. Kebanyakan orang yang terlibat dengan dadah, macam ada kawan-kawan sendiri pun kan, dia sebabkan kalau tanya-tanya dia dalam oh rupanya dia sebenarnya dia tengah kusut dan dia sedih, dia tak tahu nak cerita kat siapa kan. Tapi mujuk kawan tu bagi tahu awal, dan kita suruh dia pergi jumpa macam kaunselor ke, macam rujuk kepada apalah psikiatris lah kan. Okay, alhamdulillah lepas tu dia recover lah, dia dah tak addicted apa semua kan. Bagus lah, dia awal lah maksudnya. Dia pisahkan diri dia dengan dadah tu kan. Okey, sekejap. Macam tadi bagi tahu kan, macam kita sendiri macam perlu macam buat macam check up lah kalau kita ada macam masalah kan. Kita kena buat check up. Maksudnya kalau kita rasa happy, macam mana untuk macam mana, apa indikator kita kesihatan mental kita bagus? Maksudnya kita happy lah, itu maksud kita bagus lah macam tu. Dan kita tak perlulah nak jumpa doktor ataupun kaunselor ataupun macam tu. That's actually a very good question. Macam benda ni has been a debate on even apa tu namanya among mental health punya practitioners. Even we have this apa tu namanya branch called psychology of well-being. So apa yang didapati is apa tu namanya, so instead of chasing happiness, apa tu namanya, be in the present ataupun you content dengan apa yang you ada sekarang, that's the best approach. Because dalam kehidupan ni takkan tak ada challenges. And in fact research has shown that by having challenges, orang buatkan orang lagi satisfied dengan diorang punya kehidupan. Faham? So but the challenges must fit into orang tu punya reason to apa tu namanya, macam mission ataupun diorang punya something yang diorang punya mission in life lah, meaning something that is meaningful to them. And bila diorang like achieve the I mean berjaya hadapi the challenges, diorang akan lagi rasa satisfied with their life. Some sort like that. I see. That is research done on life satisfaction among orang-orang tua lah. Western punya people of course. So okay. So yeah, dia punya keyword adalah apa tu namanya, there's always going to be challenges, there's always going to be struggles, tapi make the struggles ataupun challenges worth it. Faham. Yeah. Something that is meaningful to your life. Macam tu lah. Faham. Ya, nama pun hidup kan, mestilah adalah mesti ada masalah lah, takkan tak ada masalah. Itu mati lah nama dia kan. Kalau kita mati, kalau kita dah mati rasa, mungkin dia dah tak ada, itulah mati rasa tu satu benda yang lain juga kan. Macam orang yang depression mungkin dia akan mati rasa lah. Dia itu pun masalah juga kan. Jadi aku rasa itu je lah kot untuk kita borak-borak hari ni. Dan aku rasa banyak juga ya dapatan yang aku dapat, dan mungkin semua orang yang dengar ni tak tahu siapa dengar tapi akan dapat. Jadi sebelum tu nak tahu Izzah pun ada buat yang TikTok coffee kan. Dari situ lah 4 petang kenal dia kan, sebab ada connection pasal kopi kan. Jadi itulah sebab tu, dan tahu apa background Izzah dengan dia adalah promote sikit dekat dia punya Instagram kan, apa dia buat kan. Jadi sebab tu kami dekat 4 petang pilih Izzah lah untuk jadi macam kongsi lah sikit kita punya apa pasal kesedaran kesihatan mental ni sebenarnya bulan Oktober ni. Okay, thank you Izzah meluangkan masa. Thank you. Penat edit ni nanti. Tak tahu. Dengan dah lah ni first time
buat benda macam ni kan. Lepas tu Tak apa. dengan tak apa, kita try ya. Apa nak Apa? jadi, kita tengok macam mana Betul. nanti. Just put yourself out there. Betul tak betul langgar. Ni kalau ada orang komen ni salah ke apa, tak apa. Kita Delete komen. Okay. Okay, bye-bye Akmal. Bye. Let it go.